Terima kasih Datuk Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyentuh butiran 020200 Jabatan Statistik Negara (DOSM). Tuan Pengerusi, saya mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya DOSM ini jadikan sebagai data charter, piagam data di mana segala perancangan kementerian dan agensi di bawah kerajaan ataupun pihak swasta mestilah berasaskan kepada data dan fakta. Dan sudah pasti bila kita mewujudkan piagam data charter, kita juga perlu mewujudkan carrot and stick, di mana sekiranya mereka menggunakan segala data dan fakta yang tersedia di bawah DOSM, mereka juga mendapat pengiktirafan, dan sekiranya segala perancangan dasar dan agenda yang dibuat di bawah kerajaan tidak berasaskan data dan fakta, sudah pasti penalti dikenakan. Butiran berikutnya adalah butiran 030000, butiran P0011 pembangunan wilayah koridor ekonomi. Saya yakin dan percaya pembangunan 5 koridor ini diwujudkan semasa Perdana Menteri yang kelima, Yang Amat Berbahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tetapi persoalannya, Tuan Pengerusi, apakah setelah puluhan tahun prestasi kelima koridor ini, dan janganlah kita hanya bersandarkan kepada Iskandar Malaysia, apa perkembangan keempat-empat ECER, NCER, SDC dan SCORE. Dan saya fikir pandangan saya, Datuk Pengerusi, adalah sudah tiba masanya untuk kita menilai dan menyemak keberkesanan wilayah koridor ekonomi ini. Dan sudah tiba masanya kaedah centralized, semuanya berlaku di Putrajaya, sudah tidak praktikal untuk dilaksanakan kerana kita lihat kesenjangan ekonomi wilayah tetap masih ada. Saya mencadangkan supaya empowerment diberikan kembali kepada Perbadanan Kemajuan Negeri, supaya isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Putrajaya tadi, birokrasi, red tape, isu tanah, isu pengurusan. Kerana apa, Datuk Pengerusi, kita lihat apa yang dilaporkan oleh Lembaga Laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2021 berkaitan NCER. Banyak komen-komen yang dibuat. Kenapa? Kerana sudah pasti objektif untuk menjadikan sebagai pusat ekonomi koridor utara yang bertaraf dunia tidak tercapai kerana ada banyak faktor. Faktor perolehan, aspek pengurusan kewangan, pengurusan tanah. Walaupun audit ini berlaku pada tahun 2001, saya nak tahu Kementerian Ekonomi apakah status penambahbaikan yang telah dilakukan. Saya nak menyentuh, saya juga nak tanya apakah status dua projek Pahang Technology Park dan Gambang Halal Park di bawah kawasan saya yang melibatkan ECER, yang saya tengok pembangunan sudah ada tetapi pelaburannya sampai hari ini saya tak nampak apa yang sedang berlaku. Saya nak sentuh butiran 99900 Bancaan Ekonomi. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan kerana kita telah laksanakan bancaan ekonomi dan prosesnya pun hampir siap. Cumanya persoalan kepada Kementerian Ekonomi, Datuk Pengerusi, adakah sekadar hanya data di peringkat nasional, negeri dan daerah? Saya minta kepada Kementerian Ekonomi supaya extendkan data ini kepada peringkat parlimen. Saya ambil contoh di negeri kita, Datuk Pengerusi. Kita ada 11 daerah, negeri kita, Pahang. Kita ada 11 daerah, tetapi kita ada 14 parlimen. Parlimen saya, Paya Besar, di bawah daerah Kuantan. Sudah pasti, apabila data itu dibekalkan di daerah Kuantan, apakah perkembangan bancaan ekonomi yang berlaku di dalam Parlimen Paya Besar. Saya minta Kementerian untuk lakukan di peringkat Parlimen seperti mana yang mereka telah lakukan tempoh hari. P0010, Matlamat Pembangunan Mampan, SDG. Saya nak bertanya bagaimana tahap kemampanan, tahap kefahaman berkaitan SDG. Dah tahun ketiga pelaksanaan dan bajet telah diberikan, dan bagaimana literasi SDG dilakukan di peringkat komuniti, bukan hanya di peringkat nasional ataupun di peringkat negeri. Kita mesti lakukan literasi SDG ini sampaikanlah ke peringkat kampung, peringkat taman. Saya juga ingin menyentuh yang terakhirnya, Datuk Pengerusi, adalah berkaitan startup. Saya yakin dan percaya tahun 2013 kita hanya ada 300 startup. Tetapi setakat 2022 kita ada 3,000 aktif startup di Malaysia ini. Cumanya saya lihat pecahan-pecahannya berdasarkan fintech 18% dalam landscape startup ini. Saya tak nampak
tadi tak jelas bagaimana startup yang memberi tumpuan kepada creative tech. Kita ada bakat-bakat anak muda di bawah Aswara yang mempunyai kemahiran dari segi animations. Mereka juga mempunyai teknologi-teknologi yang diperlukan dalam kreatif ini. Kita ada filem-filem tempatan yang mempunyai kemampuan, tetapi teknologi editing suntingan tersebut terpaksa kita gunakan khidmat luar negara. Dan sudah tiba masanya startup ini juga memberi tumpuan kepada creative tech seperti mana yang dibuat di Korea, India, Japan dan Taiwan. Saya juga nak tanya, apakah venture capital yang tersedia dalam dan luar negara yang berada di negara kita? Yang keduanya, Tan Sri Ketua, di bawah startup ini, saya nak tahu demografi. Kerana startup ini tidak hanya perlu ditumpukan oleh mereka yang berada di bandar-bandar besar. Kerana bakat-bakat anak muda hari ini sudah berada di merata tempat dengan kecanggihan perhubungan jalan, perhubungan rail. Sudah pasti digital nomad ini akan memberi tumpuan kepada startup dalam ekosistem yang baru. Jadi saya harap ini dapat diberi tumpuan, dan saya nak tanya bagaimana kerajaan melihat founder demografik dalam startup ini. Akhirnya Tuan Yang Bertua, saya nak minta satu penjelasan daripada pihak Kementerian Ekonomi. Semasa saya bertanya soalan kepada Yang Berhormat Menteri Ekonomi berkaitan pelaksanaan dasar gaji progresif yang tak nampak jelas dinyatakan dalam ucapan bajet 2024, Yang Berhormat Menteri Ekonomi menyatakan ada di dalam butiran Kementerian Ekonomi, tetapi saya tak nampak kejelasan di situ. Saya minta Yang Berhormat Kementerian Ekonomi untuk menyatakan di mana butiran pelaksanaan rintis bagi gaji progresif ini dilaksanakan pada tahun hadapan dan berapakah peruntukan yang telah tersedia. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Ahli Besar.